tajuk pada hari ini adalah bab 6, struktur pasaran. (6.4) Pasaran monopoli. Objektif pengajaran. Di akhir pengajaran diharap pelajar dapat: pertama, menerangkan 3 ciri pasaran monopoli. Kedua, menerangkan 5 faktor kewujudan pasaran monopoli. Ketiga, menerangkan keluk permintaan dan hasil firma monopoli. Ciri-ciri pasaran monopoli. Ciri pertama, firma monopoli adalah firma tunggal dan pembeli relatif ramai. Ciri kedua, firma monopoli barang yang dikeluarkan tiada pengganti. Ciri yang ketiga, halangan kemasukan ke dalam firma monopoli. Ciri-ciri pasaran monopoli, iaitu firma tunggal dan pembeli relatif ramai. Firma monopoli mempunyai kawalan sepenuhnya ke atas harga barang atau perkhidmatan yang dijual kerana firma monopoli merupakan firma tunggal. Dalam pasaran monopoli, firma monopoli juga dikenali sebagai industri monopoli dan firma monopoli adalah dikenali sebagai monopoli tulen. Firma monopoli mempunyai kuasa monopoli dalam menentukan harga. Ini adalah disebabkan keluk permintaan monopoli yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Apabila firma mengambil keputusan untuk mengeluarkan output yang sedikit, harga bagi pemonopoli adalah tinggi. Sebaliknya, apabila pemonopoli memilih ingin mengeluarkan output yang banyak, pemonopoli akan menjual pada harga yang rendah. Gelagat ini diistilahkan sebagai penentu harga. Ciri yang kedua, barang yang dikeluarkan oleh firma monopoli adalah barang yang tiada pengganti. Sebagai pemonopoli, output yang dihasilkan oleh firma pemonopoli tiada pengganti, walaupun pengganti hampir. Kesannya, pengguna tiada pilihan dan terpaksa membeli output yang dikeluarkan oleh firma monopoli. Oleh itu, keluk permintaan pemonopoli mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ciri yang ketiga, halangan kemasukan oleh firma-firma lain dalam pasaran monopoli. Firma monopoli mempunyai kuasa monopoli. Oleh itu, firma-firma lain tidak bebas masuk dan keluar dalam industri monopoli. Halangan kemasukan firma-firma lain dalam industri monopoli adalah disebabkan oleh pemilikan eksklusif bahan mentah. Contoh, pemilikan minyak oleh
Petronas. Firma monopoli menikmati ekonomi bidangan, iaitu mampu mengeluarkan output yang lebih banyak pada kos purata yang lebih rendah dalam jangka masa panjang. Monopoli juga adalah menikmati monopoli kerajaan, contohnya melalui perlindungan undang-undang. Monopoli juga boleh berlaku adalah melalui gabungan beberapa firma membentuk satu industri monopoli. Halangan-halangan ini menyebabkan firma monopoli hanya akan memperolehi untung lebih normal dalam jangka masa panjang. Kewujudan monopoli yang pertama adalah disebabkan oleh perlindungan undang-undang tertentu. Kerajaan berkuasa menyekat firma-firma baru untuk menghasilkan barangan yang sama dengan firma monopoli melalui sekatan dan perlindungan undang-undang tertentu. Ini dilakukan oleh kerajaan dengan menggubal undang-undang seperti pemberian hak paten, pemberian hak cipta dan pemberian lesen kepada syarikat-syarikat tertentu. Perlindungan ini akan menyebabkan firma-firma monopoli menikmati galakkan usaha untuk penyelidikan dan pembangunan bagi setiap keluaran baru dan keluaran tersebut tidak boleh ditiru. Faktor yang kedua adalah disebabkan oleh keperluan saiz modal yang besar. Sesetengah barang dan perkhidmatan memerlukan saiz modal yang besar dan memiliki teknologi yang tinggi dengan menggunakan peralatan yang canggih supaya firma dapat beroperasi dengan cekap dan berkualiti. Contohnya, penghasilan kapal terbang. Keadaan ini menyebabkan firma monopoli mampu mengeluarkan barangan dan perkhidmatan secara pengeluaran besar-besaran dan menikmati ekonomi bidangan. Keadaan ini menyebabkan firma lain tidak mampu untuk bersaing menghasilkan barangan yang sama. Faktor penentu yang ketiga adalah keupayaan teknologi. Bagi firma monopoli yang telah menikmati ekonomi bidangan, iaitu firma mampu beroperasi pada kos purata pengeluaran jangka masa panjang dengan kos yang semakin berkurangan apabila berlakunya pertambahan output pengeluaran. Dengan penggunaan teknologi yang canggih, firma mampu mengeluarkan pengeluaran secara besar-besaran dan juga menikmati kos per unit yang lebih rendah. Ini membolehkan firma-firma yang lebih besar bersaing dan memasuki dalam industri dan terhasillah
monopoli semula jadi, contohnya bekalan air dan elektrik. Faktor penentu yang keempat adalah pemilikan sumber. Sebuah firma monopoli terbentuk jika sekiranya firma tersebut dapat mengawal keseluruhan penawaran bahan mentah ataupun sumber yang diperlukan dalam pengeluaran sesuatu output. Contohnya, syarikat Petronas menguasai pengeluaran minyak di Malaysia. Keadaan ini menyebabkan firma-firma lain tidak dapat memasuki dalam industri pengeluaran minyak kerana firma-firma lain tidak memiliki sumber pengeluaran dan tidak mampu untuk bersaing. Faktor yang kelima iaitu penggabungan firma. Monopoli juga boleh terbentuk daripada gabungan firma-firma yang berada dalam pemasaran. Gabungan ini boleh berlaku melalui pembelian firma-firma pesaing oleh firma induk. Keadaan ini menyebabkan firma-firma lain akan bergabung membentuk sebuah firma monopoli. Penggabungan firma juga boleh berlaku dengan cara mengambil alih. (6.4.3) Pembentukan keluk permintaan monopoli. Disebabkan firma monopoli mengelupakan pengeluar tunggal, keluk permintaan firma monopoli adalah merupakan keluk permintaan industri monopoli. Keluk permintaan monopoli yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan menyebabkan firma monopoli boleh mengubah tingkat harga ataupun output tanpa kehilangan kesemua pengguna. Apabila firma memilih untuk meningkatkan kuantiti output, harga adalah perlu diturunkan. Tetapi sebaliknya, jika firma ingin mengurangkan kuantiti output yang dikeluarkan, firma akan meningkatkan tingkat harga. Rajah menunjukkan paksi Y adalah menunjukkan tingkat harga, manakala paksi X adalah menunjukkan kuantiti output. Jika sekiranya firma mengambil keputusan ingin mengeluarkan kuantiti adalah pada Q1, harga output adalah P0 ditunjukkan oleh kombinasi titik B. Sekiranya firma meningkatkan kuantiti output daripada Q1 menjadi Q2, harga akan berkurangan daripada P0 menjadi P1. Kombinasi harga P1 dan kuantiti Q2 adalah ditunjukkan oleh titik C.
Oleh itu, apabila disambungkan titik-titik kombinasi harga dan kuantiti, terbentuklah keluk permintaan monopoli yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Berdasarkan keluk permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan, firma monopoli boleh menentukan tingkat harga ataupun kuantiti output yang akan dikeluarkan. Tetapi firma monopoli tidak boleh menentukan harga dan kuantiti pada masa yang sama. Soalan, apakah definisi pasaran monopoli? Nyatakan 4 faktor yang mewujudkan monopoli.